Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Urustia daripada pihak Pusat Sains Negara di atas jemputan kepada kami untuk pada petang ini bersama dengan tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik untuk satu lagi aktiviti sempena virtual Pusat Sains Negara Sains Fest 2021. Iaitu pada petang ni kita akan bersama adik-adik, kami live lah pada hari ni daripada Kompleks Falak Al-Khawarizmi ataupun lebih kita kenali sebagai Balai Cerap Al-Khawarizmi. Okey, dengar semua ya? Tak dengar? Dengar ke tak ni? Sebentar ya. Dengar. Kami Dengar. kat sini. Tu ada yang tak dengar. Okey, dengar. Okey, semua dengar. Okey, kami ucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Sains Negara sebab menjemput kami bersama dengan adik-adik, bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita mengenali apakah itu sains astronomi dan juga astronomi Islam. Jadi kalau astronomi Islam ni saya teruskanlah dengan program kita pada petang ni. So kalau adik-adik kalau ada apa-apa pertanyaan nak tanya ke boleh tulislah di ruang chat tu nanti. Okey. Okey, jadi pada hari ini kita nak kenali dululah apa dikatakan sebagai sains astronomi dan juga astronomi Islam. Jadi kita ni berpeluang untuk bersama-sama dengan program pada hari ini untuk kita melihat dengan lebih jelas lagi lah aktiviti yang akan kita pelajari di Kompleks Falak Al-Khawarizmi ataupun di Pusat Astronomi ini. Okey, di Pusat Astronomi di Kompleks Falak Al-Khawarizmi ini kita adalah satu bidang ilmu sains ataupun kita kenali sebagai ilmu falak syar'i, iaitu satu kajian ataupun satu cabang ilmu yang mengkaji kedudukan, gerakan, fenomena jasad samawi seperti bulan, bintang, galaksi dan sebagainya. Jadi kita selalu dengar yang ini adalah ilmu yang dikatakan sebagai ilmu astronomi. Tapi sebenarnya ini adalah satu bidang ilmu yang sangat menarik di mana ahli astronomi Islam ataupun tokoh-tokoh falak syar'i sebelum ni sudah mengkaji semua objek yang di langit dan hari ini benda ini telah diteruskan bagi oleh ahli astronomi barat. Dan sebenarnya ini adalah satu perkara yang sangat pentinglah kepada kita khususnya sebagai umat Islam. Jadi kita lihat daripada dahulu lagi orang-orang telah memerhatikan langit sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Jadi mereka melihat kepada langit ini sebagai panduan mereka seperti yang kita gunakan hari ini. Tapi pada hari ini kita telah dipermudahkanlah. Di mana bila kita melihat menggunakan jam, kita melihat menggunakan kompas dan sebagainya, orang-orang yang dahulu dah mengkaji berkaitan pergerakan objek-objek samawi. Dan ia adalah satu ilmu tertua bersambung antara setiap tamadun-tamadun yang lain dan pada peringkat awal tamadun manusia, ilmu falak diperlukan bagi memenuhi kebantungan manusia kepada alam sekeliling kita. Jadi kita akan lihat bagaimana itu ilmu falak ataupun astronomi Islam. Okey, pertama kita lihat bagaimana dekatnya astronomi Islam ni kepada kita sebagai umat Islam. Kita lihat rukun Islam kita ni lah, di mana rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, sembahyang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, kita menunaikan zakat fitrah dan juga kita melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau lihat ni, adik-adik dapat lihat bagaimana 4 perkara utama di dalam rukun Islam ini berkait rapat dengan ilmu astronomi ataupun ilmu sains astronomi ini. Di mana kalau kita lihat nanti dalam kita punya chat talk kita pada petang ini, kita akan lihat bagaimana setiap hari bila adik-adik bangun daripada pagi, solat, sebelum pergi ke sekolah dan sebagainya, sehingga adik tidur semula, kita sebenarnya hidup dalam satu ilmu astronomi yang sangat menarik. Sebagai contoh kita lihat bagaimana solat 5 waktu kita ni. Sebenarnya solat 5 waktu ini
kita lihat ahli-ahli astronomi ataupun ahli-ahli falak, mereka mengkaji pergerakan objek seperti matahari. Iaitu apabila bumi mengelilingi matahari, maka dengan menggunakan kaedah ataupun pentafsiran daripada segi astronomi, maka mereka dapat menentukan solat 5 waktu pada kadar-kadar waktunya. Dan seterusnya adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau puasa di bulan Ramadan ni, bilakah mulanya tarikh Ramadan? Jadi ahli-ahli falak syar'i ataupun ahli astronomi Islam ni, mereka memerhatikan kejadian alam dan mereka melakukan cerapan, menggunakan teleskop dengan mata kasar dan sebagainya. Mereka melihat apakah itu hilal ataupun anak bulan. Jadi bagaimana dengan menunaikan zakat fitrah juga? Jadi dengan zakat fitrah ni juga adalah satu tempoh waktu menggunakan bulan-bulan hijrah ataupun bulan-bulan Islam untuk kita melaksanakan ibadat zakat. Dan juga menunaikan haji. Jadi bagaimana haji ini berkait rapat juga dengan ilmu falak syar'i ataupun astronomi Islam. Apabila kita melihat kadar waktu dia, bilakah hari ataupun bilakah masuknya awal Zulhijjah dan bilakah bermulanya hari raya haji ataupun hari raya kurban. Jadi kita lihat sebenarnya ilmu astronomi ini sangat berkait rapat dengan kehidupan kita dan kita sebenarnya hidup dalam satu ilmu yang sangat yang telah lama wujud, yang telah lama dikaji sehingga hari ini. Okey, ini adalah kita kongsi dengan adik-adik sikit. Okey, ini adalah gambar matahari terbenam yang dirakam di sini di Kompleks Falak Al-Khwarizmi. Dan sebagaimana inilah gambaran matahari yang dapat kita lihat. Jadi selepas ni bila kita dah boleh bergerak ke sana sini, adik-adik bolehlah datang ke Kompleks Falak Al-Khwarizmi ini untuk kita melihat bagaimana sebuah balai cerap itu dan apakah peranan balai cerap itu dalam kehidupan manusia. Okey, yang ini kita lihat bagaimana terbenamnya. Okey, sebentar tu. Okey, dan inilah bagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran. Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah gunanya yang sebenar. Ia menjadikan malam melingkari siang dan menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya. Dan ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk satu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah dia yang maha kuasa lagi yang sentiasa mengampuni. Jadi adik-adik boleh lihat bagaimana di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT telah berfirman berkaitan dengan kejadian astronomi ini. So bagaimana dikatakan sebagai langit, bulan dan beberapa kali bumi dan juga langit dan juga objek-objek samawi ini telah disebut di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat ini adalah gambaran matahari yang sedang terbenam di ufuk barat kita. Jadi apa yang dapat kita pelajari adalah pertama, kita dapat lihat bagaimana dalam astronomi Islam ni peranan matahari sebagai salah satu rujukan kita untuk menentukan waktu solat. Jadi kalau kita lihat bila matahari nak terbenam ni, orang kata dah nak malam lah. Tapi daripada segi astronomi Islam, ilmu falak syar'i ni, inilah tanda waktu apabila berakhirnya waktu solat bagi asar dan bermulanya waktu solat bagi maghrib. Sekarang ni belum terbenam lagi. Dia akan apabila matahari ni dah terbenam sepenuhnya, barulah menandakan telah waktu masuk solat maghrib. Dan bagaimana bila waktu maghrib tu kita masih nampak lagi di ufuk barat ni ada cahaya kemerah-merahan. Jadi bila berakhirnya waktu solat maghrib, apabila matahari ni dah tenggelam lebih jauh lagi ke dalam bumi, dan ketika itulah hilangnya warna-warna merah ini, maka itulah menandakan masuknya waktu solat isyak. Jadi kita lihat, sebenarnya kita ni daripada adik bangun pagi lagi, kita dah terlibat kita dah memang ada hubung rapat dengan ilmu astronomi. Okey, jadi untuk petang ni kita akan kongsi dengan adik-adik beberapa gambar ataupun imej yang dirakam di Balai Cerap Al-Khwarizmi. Kemudian kita akan lihat, kita akan berkongsi satu perisian lah yang adik-adik boleh gunakan. Walaupun adik-adik berada di rumah, waktu jauh nak datang ke sini, kita boleh melihat objek-objek langit yang ada di angkasa kita. Okey, dan kita menggunakan software ni ataupun perisian nanti kita akan melihat bagaimana besarnya alam cakrawala ini dan bagaimana Allah SWT menjadikan semua yang ada di langit ini berada pada tempat dan keadaannya. Dan kita akan, akhir sekali kita akan mempelajarilah tentang kebesaran Allah SWT yang maha pencipta lagi maha agung dan maha bijaksana. Kita ni hanyalah satu
satu yang kecil saja berbanding dengan sistem suria yang ada di angkasa kita. Okay, ini semua adik-adik dah selalu dengar kan bagaimana kaitan kelahiran alam semesta, melalui letupan Big Bang dan sebagainya. Yang inilah satu ilmu yang dikaji oleh ahli-ahli astronomi sehingga hari ini. Tapi bagaimana di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah SWT telah beritahu kepada kita, apakah orang kafir itu tidak melihat langit dan bumi itu? Keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Okey, jadi adik-adik boleh lihat bagaimana dalam Al-Quran ni dah beritahu kita beberapa ratus tahun dahulu, 1400 tahun dahulu, Allah SWT telah beritahu kita yang satu bahasa yang dahulu, langit dan bumi ini adalah satu yang padu, kemudian berlaku satu dipisahkan. So dipisahkan tu bagaimana keadaan dia? Jadi mereka mengkaji melalui satu letupan ataupun satu letupan yang kita belajar adalah letupan Big Bang. Tapi kita lihat bagaimana advance-nya Al-Quran ni dah memberitahu kita tentang kejadian alam. Dan apa yang menarik lagi adalah berkaitan dengan surah ini, surah Al-Anbiya ayat 30 ini, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Daripada air. Jadi kita tahu daripada air ni ada hidrogen dan juga oksigen, H2O. Jadi daripada air inilah mereka melihat bila ahli-ahli astronomi ni nak mengkaji ataupun mencari kehidupan, mereka mencari satu sumber iaitu air. Maka jika ada air di sesebuah planet itu, maka kemungkinan planet itu adanya kehidupan. Jadi kita nampaklah bagaimana Al-Quran ini sebagai satu sumber ilmu yang sangat menarik dan juga sangat banyak maklumat yang diberikan. Okey, dan daripada air. Jadi kita lihat hari ini, kita baca di akhbar, di internet, saintis berangkasawan pergi ke luar daripada planet bumi. Angkasawan mereka cari ada tak kehidupan, maka mereka melihat ada tak bukti kehidupan air di sebuah planet tersebut. Okey, ini adalah berkaitan dengan, dan ini adalah galaksi. Jadi kalau adik-adik datang ke kompleks Falak Al-Khawarizmi ni, mungkin kita akan dapat lihat, kita akan ajarlah sebenarnya daripada mana-mana pun kawasan langit yang gelap, pada masa dan waktu yang sesuai, kita boleh melihat galaksi yang kita duduk sekarang ini, iaitu galaksi Bima Sakti ataupun galaksi Milky Way. Okay, ini adalah galaksi yang ada. Ini tadi katakan betapa besarnya. Dan kalau adik-adik rasa boleh tak kita sini nak mengira berapa banyak bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti kita ni? Ada 200 bilion ke 400 bilion ke? Maka sukarlah untuk kita kira. Tapi bagaimana sesuatu ni ada di langit kita? Maksudnya Allah SWT telah ciptakan galaksi ini, dan galaksi ini ada dia punya fungsi dia dan peranan dia. Dan dalam galaksi ini ada bintang-bintang dan juga planet-planet yang lain. Jadi kita ni sebagai manusia tak bolehlah kita nak kira berapa banyak bintang yang ada dalam ni. Tapi kita tahu apabila kita belajar pasal ilmu astronomi ni, Allah SWT ni telah ada penciptanya yang menjadikan alam semesta yang sangat-sangat besar dan juga sangat-sangat luas di angkasa. Nah, ini adalah galaksi-galaksi yang ada, lebih kurang 100 bilion galaksi. Dan inilah bagaimana telah disebut juga berkaitan tentang angkasa lepas. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya berpedoman kepadanya dalam kegelapan di darat dan di laut. Jadi bintang-bintang ini akan menjadi panduan kita sama ada kita bila berada di darat ataupun di laut. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu persatu pada orang yang mengetahui. Jadi adik-adik yang tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada petang ni adalah orang-orang yang ingin mengetahui apa sebenarnya dapat kita belajar daripada ilmu astronomi ataupun ilmu falak ini. Jadi kita akan lihat satu persatu nanti apakah yang kita akan dapat pelajari. Ya, ini adalah bintang. Okey, bintang adalah sangat banyak di langit. Okey, ini adalah matahari. Ini adalah imej matahari yang kita rakam daripada Balai Syirab Al-Khawarizmi daripada Melaka, di mana kita merakam ni menggunakan teleskop. Dan sebagai maklumatlah tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kita tak bolehlah melihat matahari secara terus, secara direct kepada matahari.
Dia boleh membutakan ataupun merosakkan mata kita jika kita memandang secara terus ke arah matahari. Jadi inilah salah satu yang kita nak pelajari tentang bintang yang dikenali sebagai matahari. Dan menarik lagi, bintang ini juga disebut di dalam Al-Quran, iaitu sebagai Asyam. Asyam adalah matahari. Dan ada juga surah berkaitan dengan matahari. Okay, inilah matahari. Bagaimana sekali lagi di dalam Al-Quran, adik-adik kita perhatikanlah di mana 1400 tahun dahulu. Rasa-rasa time tu dah ada ke teleskop, komputer, software, internet dan sebagainya. Masa tu belum ada lagi. Tapi sebagai rujukan kita, Al-Quran dan surah Yunus ayat ke-5, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang dan bulan bercahaya. Ini adalah antara bagaimana Al-Quran menjadi satu sumber ilmu yang sangat penting kepada manusia sehingga hari ini. Jadi dalam ayat Quran ini kita memahami dua perkara penting, iaitu matahari dan juga bulan. Allah SWT tak tulis dan tak dinyatakan bulan tu bersinar-sinar, tapi bulan itu bercahaya. Jadi kita dapat perhatikan dengan kajian yang ada hari ini, matahari itu sebenarnya lah yang mengeluarkan cahaya dia. Dan bulan itu bercahaya bukan kerana bulan itu mengeluarkan cahayanya, tapi bulan itu memantulkan cahaya daripada matahari. Jadi kita nampaklah bagaimana di dalam Al-Quran lagi merupakan satu sumber ilmu yang telah memberi kita maklumat tentang objek-objek angkasa ini. Dan pada hari ini kita akan memerhatikan dulu adalah matahari yang telah berusia lebih kurang 4.7 bilion tahun. Dan matahari ini, sekarang kita nak juga maklumlah di mana di dalam ayat Quran ni ada satu surah yang sering kita baca, iaitu surah Yasin, yang memberitahu bahawa semua objek-objek langit ini yang telah dicipta oleh Allah SWT ini bergerak pada orbit dia ataupun bergerak pada paksinya. Jadi kita lihat sekarang ni tak adalah kalau kita baca dalam internet dikatakan matahari berada terlalu dekat dengan bumi. Jadi manusia semua berada dalam kepanasan. Tapi tak ada benda itu berlaku. Matahari berada jauh daripada bumi kita, maka semua akan berada sejuk. Matahari ini telah ditetapkan kedudukannya. Jadi tak ada dia terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Dia lebih kurang jarak dia adalah lebih kurang 140 juta kilometer daripada bumi kita. Jadi tak adalah dikatakan satu hari nanti matahari dekat, matahari jauh dan sebagainya. Tapi sebenarnya ia berada pada kedudukannya. So kita nampaklah ini bagaimana hebatnya ciptaan Allah SWT ni yang telah menjadikan objek matahari ini pada laluan dia supaya kita tak mengalami apa-apa keancaman ataupun kemusnahan jika terlalu dekat dengan matahari. Inilah matahari, kurang 150 juta kilometer. Okay, ini adalah tumpuk matahari yang kita rakam di Kompleks Falak Al-Khwarizmi ini ataupun di Balai Cerap ini, iaitu kawasan yang berwarna gelap. Yang ini kita pakai teleskop dan juga kita telah pakai filter yang bersesuaian lah. Di mana filter ni dia dah menapis 99% cahaya matahari. Hanya 1% saja yang kita boleh lihat. Jadi itu sebabnya adik-adik tak bolehlah melihat matahari ni secara terus. Dia boleh merosakkan mata kita. Jadi tumpuk matahari ni sekarang ni kalau kita lihat di surat khabar ataupun di laman web astronomi, kita akan lihat tentang keaktifan matahari pada tahun ni. Jadi bila matahari aktif, so maka akan muncul banyak tumpuk-tumpuk matahari di permukaan matahari. Dan tumpuk ni biasanya inilah sedikit maklumat dia di fotosfera dan dia adalah di kawasan yang bersuhu rendah. So kalau tekan ini 6,000 darjah Celsius. So kawasan tumpuk ini adalah lebih kurang 4,000 darjah Celsius. Jadi kalau adik-adik ingin nak pergi ke matahari juga satu hari nanti, bolehlah singgah di tumpuk matahari ni. Dia lebih sejuk sikit lah daripada keseluruhan persekitaran matahari. 4,000 darjah Celsius. Dan yang sekarang ni yang menarik adalah bilangan tumpuk matahari ni mencapai kemuncak pada setiap 11 tahun. Jadi kalau kita lihat yang terkini nanti, gambar inilah antara gambar tumpuk matahari yang kita rakam. Kita akan nampak semakin banyak tumpuk matahari berada di permukaan matahari. Jadi kita akan lihat ini adalah salah satu ciri-ciri yang menarik
di mana di dalam Al-Quran tadi dah menceritakan kita terdapat surah yang berkaitan dengan matahari. Jadi kita ni sebagai seorang yang ingin tahu, yang nak mengkaji, so kita mengkaji matahari itu dan kita lihat bagaimana matahari ini sebenarnya mempunyai sifat-sifat yang boleh kita kaji. Ini matahari pada 12 Oktober 2021 kita dah nampak pergerakan dia. Dia bermula ni. So matahari ni pun sebenarnya aktif. Okey, dan inilah kenapa matahari itu jauh daripada bumi kita. Dianggarkan inilah saiz bumi kita. Matahari ni lebih kurang 1 juta bumi. Disusun di dalam satu kawasan, itulah anggaran saiz matahari. Okey, ini adalah prominence, iaitu cetusan gas. Jadi kita lihatlah bagaimana dengan sifat matahari sekarang ni yang dikatakan matahari aktif ni, maka berlakulah prominent ataupun cetusan gas panas yang keluar daripada matahari. Ini bandingan dia. Ini adalah penyalaan suria ataupun solar flare. Okey, inilah yang berlaku sekarang ni. So bila matahari itu aktif, keluar nyalaan suria dan sebagainya, apabila bumi ini dijadikan lebih kurang 150 juta kilometer, tak terlalu dekat dengan bumi dan matahari, maka ion-ion yang terlepas ke bumi kita akan dihalang oleh medan magnetik kita yang berada di kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi sekarang ni kalau berlaku cetusan matahari semua ni, maka terjadilah fenomena yang dikenali sebagai aurora. Jadi aurora ni hanya dapat dilihat pada ketika matahari aktif dan juga ketika berlakunya di kutub utara dan juga di kutub selatan. Jadi kalau adik-adik sekarang ni kita kat Malaysia tengok awan hujan saja. Tapi kalau kita pergi ke luar negara ketika matahari berlaku kitaran ni, maka kita akan nampak lihat pandangan tak sama seperti langit kita, tapi langit-langit di sana mempunyai warna-warna yang tertentu. Disebabkan daripada sifat matahari itu. Di mana aurora adalah pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfera dari sebuah planet dan juga melalui tindak balas medan magnetik. Jadi tindak balas medan magnetik di bumi ni adalah di kutub utara dan kutub selatan. Jadi itu dua tempatlah yang paling sesuai untuk melihat aurora. Ini adalah satu lagi aurora borealis yang boleh dilihat di kawasan kutub utara di Kanada, Alaska. Dan ini adalah aurora australis, iaitu fenomena aurora di sebelah selatan Antartika, Australia, New Zealand dan Amerika Selatan. Jadi inilah kita boleh lihat bagaimana apabila kita mengkaji berkaitan dengan matahari ini, maka kita mempelajari tentang kesan-kesan matahari kepada manusia. Okey, satu lagi yang menariknya bila kita mengkaji matahari ini, ni kita pergi ke matahari saja dulu. Okey, sekarang ni kita katakanlah kita nak mengkaji matahari ni, kita nak beli teleskop tapi kita masih tak ada lagi tengah kumpul duit. Jadi apa yang kita boleh pelajari lah, adik-adik boleh download lah. Ni adalah satu free software yang sering digunakan. Okey, nama dia adalah Stellarium. Sebentar ya. Okey, saya kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Kita berkongsi dengan adik-adik sepanjang program kita pada petang ni. Okey, inilah software yang dikenali sebagai Stellarium. So Stellarium ni adalah satu simulasi langit yang boleh kita buat di rumah kita, di mana kita boleh melihat fenomena berlaku pada akan datang. Di mana kita lihat ahli-ahli astronomi ni, sebagai contoh Al-Khwarizmi dan sebagainya, mereka dah mengkaji dalam falatan seperti sfera samawi, kota bintang dan sebagainya. Jadi mereka mengkaji dan mereka lihat bagaimana Allah SWT telah memberi maksud dalam Al-Quran tentang kejadian alam ini. Jadi kita lihat ini adalah sebahagian. Sekarang ini banyak dikuasai oleh ahli saintis-saintis barat. Jadi mereka pun menggunakan matematik pengiraan dan mereka
Okey. Okay, inilah gambaran langit pada sekarang ni, iaitu pada 12 November, iaitu lebih kurang pada pukul 2.56 petang. Jadi mana matahari? Inilah matahari kita berada tinggi. Okey. Jadi apa berlaku kalau kita dekatkan dengan diri kita dengan matahari? Okey, inilah matahari pada ketika ini. Okey, matahari pada ketika ini jam lebih kurang jam 3 petang. Okey, ada tanya ni astronomi bidang falak ya? Ya, yang ni ada astronomi Islam, dia kita lebih pada bidang falak. Okey, inilah matahari yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu Asyam. Dan matahari ni salah satu kegunaan dia pada hari ini adalah sebagai sumber cahaya kita. Dan adik-adik nampak juga dalam skrin ni, nampak ada tumpuk hitam di permukaan matahari ni. Inilah dikenali sebagai sunspot. Ya, Tak nampak Cik. Cik gambar Nazmi. tak nampak ke? Tak nampak. Oh, ya, ya. Sebentar. Nampak tak? Oh, ya, ya. Oh, okey, okey. Sorry. Oh, slide tadi. Okey. Okey, baru nampak. Okey. Oh, okey dah. Okey. Ni adik-adik boleh download tadi. Nama dia nampak yang stellarium ni? Nampak dah, nampak. Okey. So inilah gambaran tadi. Okey, inilah matahari pada waktu sekarang ni jam lebih kurang 3 petang. Jadi kalau kita ada teleskop, kita kena pakai filter lah, penapis cahaya. So dengan penapis cahaya itu, maka kita akan dapat lihat matahari dengan keadaan yang lebih selamat. Jadi jangan sesekali kita melihat matahari menggunakan telefon ataupun teleskop yang tiada filter, sebab dia boleh merosakkan kita punya teleskop dan sebagainya. Okey. Jadi inilah yang dikatakan sebagai matahari tengah aktif, adanya sunspot. Jadi kesan daripada sunspot ini boleh dilihat adalah pada fenomena-fenomena aurora. Okey. Matahari pada hari ini. Jadi dalam ilmu falak syar'i ini, kita mengkaji bagaimana kita mentafsir waktu solat adalah berdasarkan pergerakan matahari dan juga bayang yang ada di muka bumi kita. Jadi matahari ni kalau kita beri kat luar, maka kita akan ada bayang pada badan atau pokok sekitar kita. Jadi matahari ni kita akan lihat. Okey. Inilah matahari sekarang ni. Jadi katakanlah kita lihat matahari sebelum zuhur tadi, iaitu lebih kurang 12.58 tadi. So kita akan ke belakangkan sikit matahari. Okey, ini adalah matahari pada 12.47 tadi. Okey, matahari 12.47 ni kita lihat, inilah gambaran matahari kita. Jadi bagaimana bila bumi yang bergerak ke matahari yang bergerak. Jadi kita faham yang bumi sebenarnya yang bergerak mengelilingi matahari. Maka kita akan lihat apabila pada satu masa nanti matahari ni akan bergerak melepasi, kalau kita pandang tegak ke langit 90 darjah, matahari akan beralih daripada timur ke barat. Dan ketika itulah kita boleh menandakan waktu solat zuhur. Jadi bagaimana kita nak mengetahui waktu solat asar? So waktu solat asar ni okey. Jadi kita lihat nanti bagaimana matahari ni dah beralih kedudukan dia, maka bayang kita yang berada di bumi ni apabila sama panjang ataupun mula melebihi bayang kita, maka itulah waktu solat asar. Dan bagaimana apabila matahari ni sebentar nanti pada lebih kurang pukul 7 nanti, apabila matahari ni dah terbenam di ufuk barat, maka itu adalah waktu menandakan bermulanya waktu solat maghrib. Dan pada ketika itu apabila gelap sekelilingnya, maka ini menandakan telah masuk waktu solat isyak. Jadi kita lihatlah bagaimana kita mempelajari sifat matahari, pergerakan matahari.
maka kita mengetahui tentang tafsiran waktu solat kita. Okey, jadi kita teruskan dengan perisian ni. Okey, ni adalah tadi kita maklumlah, adik-adik boleh gunakan ya. Nama dia adalah stellarium. Dia adalah satu perisian yang akan calculate ataupun mengira keadaan langit berdasarkan objek-objek yang ada. Okey, jadi pada gambaran di skrin pada hari ini, kita lihat pada malam ni, apabila matahari dah terbenam, lebih kurang pukul 8, kita akan nampak adanya satu kawasan yang dikenali sebagai Milky Way ataupun inilah gambaran dia. Kita punya Bima Sakti tu. Ni panjang ni. Dia seperti sebuah cakra. Kita ni bumi adalah sebuah planet yang berada di hujung cakra tu. Dan kita akan lihat sebahagian daripada kawasan langit tu. Tapi syarat dia pertama, kawasan kita yang nak lihat tu mestilah gelap. Iaitu tiada halangan ataupun pencemaran cahaya di sekitar dia. Itu adalah salah satu ciri yang unik yang adik-adik boleh gunakan software ni. Adik boleh kira waktu solat, boleh kira bagaimana untuk menentukan objek-objek langit yang ada. Okey. Dan ni inilah di Malaysia. Ini adalah gambaran kita di Melaka. So yang penting adik-adik nak tahu, adik-adik kena carilah, adik-adik kena download dulu software ni. Nama dia Stellarium. Lepas tu adik-adik kena tetapkanlah lokasi kita. Jadi yang kita pakai ni kita di Malaysia ataupun di Melaka. Kalau adik-adik buka GPS, inilah kita punya latitude dan longitude kita. Iaitu kita berada 2 darjah utara dan juga 102 darjah. Ini adalah salah satu perisian yang sangat menarik. Okey, jadi apa yang kita dapat perhatikan pada hari ini? Okey, kita kembali balik tadi pada waktu siang tadi. Siang tadi pukul lebih kurang pukul 3 lah. Okey. So ini tadi siang ni matahari. Dan apakah akan berlaku jika apa yang ada di langit kita selain matahari pada ketika ni? Jadi sekarang ni di sebelah timur, okey, ada satu objek langit yang sedang naik ke angkasa. Okey, itu adalah bulan. Okey, sebenarnya bulan ni pun boleh dilihat pada waktu siang. Yang penting adalah kita tahu kat mana kedudukan untuk kita perhatikan. Jadi kalau langit itu biru, tak ada awan dan sebagainya, maka kita boleh melihat bulan pada waktu siang. Maka kita akan nampak adanya kawasan ataupun kawah-kawah di permukaan bulan. Okey, inilah bulan pada waktu siang. Jadi orang kata memang nampak jugalah bulan pada waktu siang. Yang penting adalah kita kena tahu bilakah tarikh yang sesuai untuk melihat bulan pada waktu siang. Okey, jadi selain daripada bulan, matahari, yang lain semua kita tak nampak. Tapi katakanlah kita hilangnya matahari ni, so inilah bahagian-bahagian yang kita boleh nampak. Ini adalah objek langit pada waktu siang. Okey, yang ni siang nanti susahlah kita nak perhatikan. Jadi kita cuba buat pada waktu malam. So malam ni adik-adik kalau adik-adik nak belajar ilmu astronomi ni, jadi inilah matahari dah terbenam pukul 6, pukul 7. Okay, kita lihat pukul 8.30 malam. Okey, inilah gambaran langit pada 8.30 malam ini. Jadi adik-adik pada malam ni pukul 8 malam nanti kalau mana tempat yang tak ada awan, yang tak ada hujan, inilah gambaran yang adik boleh nampak di sebelah barat. Ada susunan planet dan juga bulan di ketika ini. Jadi pada malam nanti, cuba lihat pertama yang kita boleh lihat adalah bulan. Yang mana bulan ini disebut juga di dalam Al-Quran, iaitu Al-Qamar. Okey, inilah bulan dia. Nampak? Dan hari ini kita lihatlah, kita masuk dalam berapa hari bulan Islam. Nanti kita akan lihat fasa-fasa bulan yang berbeza. Sebab bulan ni pun sangat penting, di mana bulan ni disebut di dalam Al-Quran sebagai penanda waktu kita. Kita akan tengok sebentar nanti. Okey, bulan selain daripada itu, kalau lihat di bawah bulan ada satu titik cahaya yang cerah. Kita pandang dengan mata kasar kita nampak cahaya saja. Kalau kita ada teleskop, kita perhatikan ini adalah sebuah planet. Ini adalah planet Mushtari ataupun Jupiter.
iaitu planet yang paling besar sekali dalam sistem suria kita, iaitu sebuah planet bergas. Jadi apa yang kita lihat warna-warna ini adalah warna lapisan gas di permukaan Jupiter. Di mana apabila dikaji, planet ni tidak mempunyai daratan seperti di bumi kita. Ini adalah Jupiter. Dan Jupiter ni juga ada dia punya satelit semula jadi. Kalau kat bumi, satelit semula jadi kita adalah bulan. Tapi kalau di Jupiter ni, kita ada lebih kurang 66 bulan yang ada di sana. Jadi kalau adik-adik duduk kat bumi ada satu bulan, kita boleh raya setahun sekali saja. Kalau adik-adik pindah di Jupiter, ada 66 bulan, adik boleh raya setahun 66 kali. Itulah banyaknya bulan-bulan di angkasa. Dan bulan-bulan dia ni kalau kita kaji sebenarnya sangat menarik. Kita lihat setiap bulan yang ada di sini ataupun setiap satelit semula jadi dia ni mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Ini adalah Io, iaitu sebuah satelit semula jadi yang kesan daripada letusan gunung berapi di sekitar permukaan dia. Yang ini adalah Europa. Europa adalah sebuah satelit semula jadi yang seperti berbola ais. Okey, dan satu lagi adalah ada 4, Ganymede. Ganymede adalah satelit semula jadi yang paling besar sekali. Okey, ini adalah Ganymede. Dan satu lagi adalah yang berada di tengah-tengah dia. Dan satu yang ni. Ini adalah Callisto. Okey, tadi ada satu soalan. Okey, kalau kita dah ada software ni canggih sani sekali, bolehkah kita melihat kesan bulan terbelah kepada 2? Okey, inilah gambaran bulan pada hari ini, iaitu lebih kurang pada 8 hari bulan Islam. Jadi setiap hari bulan ini akan berubah fasa-fasanya. Inilah fasa bulan pada 8 hari bulan, iaitu pada 8 hari Rabiul Akhir. Maka kita lihat nanti. Okey, ini 12 hari bulan. So besok 13, 14, 15 sehinggalah menjadi bulan purnama. Okey, bulan ni dia bergerak mengelilingi bumi kita. Pada waktu yang sama, bulan itu bergerak mengelilingi diri dia sendiri. Jadi kita boleh nampak kita di bumi ni kita hanya nampak hanya sebahagian saja permukaan bulan. Iaitu kita melihat di hadapan bulan ini saja. Maksudnya kita, salah satu menarik yang kita boleh mengkaji berkaitan dengan bulan ini adalah tentang kisah tentang bulan yang terbelah kepada 2. So jadi bagaimana kita nak lihat bulan terbelah 2 ni? Ni kita kena pusingkan bulan ni, baru kita boleh nampak kat belakang ni adanya kawasan yang dikatakan bukti tentang bulan yang terbelah kepada 2. Tapi kita yang ada di bumi ni, kita hanya nampak permukaan hadapan ataupun dikatakan sebagai bahagian bulan yang sama saja. Disebabkan peredaran bulan mengelilingi diri dia ketika bulan mengelilingi bumi adalah lebih kurang sama. Jadi kita kena kaji lagi lah. Okay, kalau angkasawan di luar sana tu, mereka yang dah pergi ke angkasa lepas, mungkin mereka dah nampak adanya kesan bulan yang terbelah kepada 2. Tapi kita yang berada di bumi ni, kita hanya nampak kawasan satu bahagian saja tentang bulan. Inilah kawasan-kawasan di bulan. So kita boleh cari, dikatakan tempat terbenamnya, tempat pendaratan Apollo. So mana? Tycho. Jadi setiap satu kawan ni ada nama-nama dia yang tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan mereka yang menjumpai ataupun mereka yang melakukan cerapan di bulan ini. Jadi kalau kita nak lihat tentang kisah bulan terbelah 2 tu, kita kena mengkaji di sebelah belakang ni. Katakannya ada kesan tentang bulan yang terbelah 2. Ini adalah kesan kawah-kawah ni. Sebab di bulan ni dia tak ada air, maka kesan kawah ni adalah kesan kawah yang berada beratus tahun. Kesan kawah yang masih ada hingga ke hari ini.
Maka yang kawasan ni tak berlaku hakisan lah. Inilah kesan yang kekal dia. Yang kita lihat berubah setiap hari. Dah hilang. So kita akan nampak perubahan fasa-fasa bulan setiap hari sehinggalah bulan itu menjadi fasa bulan tua, dia istimak dan juga apakah itu hilal ataupun anak bulan. Okey, kita sekejap ya. Okay, sebelum kita pergi jauh lagi, kita nak lihat sedikit lagi tentang bulan. Okey, ni aurora tadi, bulan. Okey, bulan, satelit semula jadi bumi, tidak mempunyai sumber cahaya. Ini adalah bulan. Okey, bulan pun ada juga, bulan pun bergerak mengelilingi bumi dalam bentuk elips. Jadi ada keadaan apabila bulan dekat dengan bumi dan bulan berada jauh dengan bumi. Jadi bulan berada dekat dengan bumi ni adalah satu fenomena yang biasalah. Jadi adik-adik kalau baca dalam internet ni tak adalah dikatakan bulan terlalu dekat dengan bumi ataupun bulan ni sangat jauh dengan bumi kita. Dia bulan ni berada pada kedudukan yang telah ditetapkan. Jadi inilah antara bukti kawah-kawah yang ada di bulan. Ini adalah jarak dia 360,000 km perigi dan 400,000 km apogee. Jadi apa yang kita nak lihat ni adik-adik kita kongsi sama-sama. Salah satu sekarang ni kalau adik-adik lihat adalah musim banjir dan sebagainya. Jadi bulan ni juga mempengaruhi air pasang surut di bumi kita. Jadi katakanlah hujan yang berlaku 2-3 hari ketika air pasang. Jadi air di bumi, air di kampung atau benda ada akan air di laut semua akan naik ke bumi. Jadi bila kita belajar pasal ilmu astronomi ni ataupun ilmu falak ni, kita boleh mengkajilah bagaimana sifat ataupun tindak balas antara bulan dan bumi ni mempengaruhi kehidupan kita. Jadi orang dulu lagi hebat. Mereka orang yang duduk nelayan lah khususnya. Mereka mengkaji bulan ni dengan melihat fasa-fasa bulan tertentu, mereka tahu tempat ataupun lokasi untuk mereka menangkap ikan. Jadi mereka boleh gunakan ilmu yang mereka ada ni untuk mengkaji tentang bulan ataupun mengkaji tentang kehidupan seharian mereka. Okay, ini adalah antara tokoh-tokoh astronomi yang namanya telah diletak di bulan. Sebagai contoh Albertaginus ataupun Al-Battani. Okay, ini tadi ada lihat fasa-fasa bulan. Okey, ni kalau adik-adik datang ke Kompleks Falak Al-Khwarizmi, adik-adik boleh melihat rupa anak bulan ataupun hilal. Selalu hilal ni kita nak tengok ketika raya, puasa Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Zulhijjah. Jadi bulan ni pada setiap masa ada beza fasa-fasa dia, dan pada hari ke-29 kita akan berada di lokasi-lokasi melihat anak bulan di seluruh Malaysia. Kita ada lebih kurang 29 lokasi tengok anak bulan. Setiap tempat di negeri adik-adik ada lokasi dia. Nanti adik-adik boleh kaji nanti. Di mana kita nak lihat bentuk anak bulan. Kenampakan anak bulan. Inilah anak bulan. Ataupun kita kenali sebagai hilal. Ini adalah hilal Rabiul Awal 1443. Jadi bila nampak anak bulan pada petang 29 ni, kita akan tahu besoknya masuk hari bulan Islam yang baru. Ini adalah hilal Rejab. Ini adalah anak bulan. Ini adalah hilal Rabiul Awal. Yang ini adalah hilal Rabiul Akhir. Okey, ini kalau adik-adik boleh cari mana hilal Zulhijjah. So ini hilal ni dilihat pada petang 29 Zulkaidah untuk kita menentukan bilakah tarikh 1 Zulhijjah. Jadi kita lihat tadi dalam rukun Islam kita tadi nak menunaikan haji iaitu pada bulan Zulhijjah, iaitu pada 10 Zulhijjah. Jadi kita melihat
pada petang 29, jika kita nampak hilal ataupun anak bulan tu, ini bentuk dia halus ni. Okey, yang ini adalah dikatakan hilal telah kelihatan, maka 23 Ogos adalah 1 Zulhijjah. Jadi kita kiralah 10 Zulhijjah bersamaan dengan berapa Ogos. Maka kita boleh menunaikan hari raya korban, laksanakan ibadah korban apabila kita telah mengetahui bilakah maksudnya tarikh awal Zulhijjah, awal bulan Islam. Ini adalah Zulqaidah. Okay, ini fenomena gerhana nanti. Jadi fenomena gerhana ni kita akan gunakan software nanti untuk kita melihat bagaimana kita nak mengetahui bilanya berlaku fenomena-fenomena astronomi. Okay, ini adalah fenomena gerhana yang kita rakam di Kompleks Falak Al-Khwarizmi ataupun di Melaka. Ini adalah pada 21 Jun 2020. Jadi di Melaka ketika tu kita hanya dapat melihat gerhana matahari separa. Iaitu matahari yang besar ni hanya sebahagian kecil saja ditutupi oleh bulan. Ini adalah pada 29 Syawal. Okey, satu lagi yang menarik ni bila dilihat tarikh dia ni. Okey, 29 hari bulan Islam adalah antara tarikh ijtima', iaitu berhimpun antara bulan, bumi dan matahari. Jadi pada ketika itu apabila kalau ketiga-tiga objek itu berada sebaris, maka akan terjadinya gerhana di sesuatu lokasi. Okay, jadi kalau kita nak lihat anak bulan adalah selepas 29 hari bulan Islam. Okay, ini gerhana matahari separa 26 Disember iaitu pada 29 Rabiul Akhir yang kita rakam. Jadi kita lihat sekali lagi lah. Bila berlaku ijtima' ni, bila berlaku bulan, bumi dan matahari berhimpun ni, iaitu pada lebih kurang 29 hari bulan Islam. Ini adalah tarikh-tarikh dia. Okay, ini nak kongsi dengan adik-adik. Okay, ini adalah satu fenomena yang kami berjaya rakam di Kompleks Falak Al-Khwarizmi, iaitu fenomena yang dikenali sebagai transit Zuhrah. Okay, ini berlaku pada awal pagi, iaitu pada tahun 2012 kalau tak silap saya. Pada pagi tu, tengah tengok matahari ni, tiba-tiba di depan matahari ada satu objek yang bergerak, transit di permukaan matahari. Maka objek ini dikenali sebagai, diperhatikan ini adalah Zuhrah ataupun Venus. Jadi kita nampak fenomena ni, kita lihat sebenarnya setiap objek langit ni bergerak pada kadar yang tertentu. Cuma pada satu waktu nanti dia akan berada pada salah satu contohnya inilah transit. Yang ini adalah planet Zuhrah bergerak di depan matahari pada tahun 2012. Jadi kalau adik-adik teringin nak tengok sekali lagi, adik-adik boleh kaji benda ni semua. Tapi kita dah tengok dia akan berlaku pada tahun 2112. So adik-adik bolehlah datang ke Al-Khwarizmi nanti pada 100 tahun akan datang. Anda akan lihat, nampak tak fenomena yang berlaku ni. Okey, ini adalah nebula. Dan ini kita akan pergi sekejap lagi, iaitu nebula yang dikenali sebagai nebula bunga, rose di langit. Dan apa kita nak kaji, nak lihat adalah dalam surah Ar-Rahman ayat ke-37, selain itu sungguh ngeri ketika langit pecah belah lalu menjadikan dia merah mawar berkilat seperti minyak. Okey, kita lihat dulu tak ada lagi teleskop Hubble ke teleskop di bumi dan sebagainya. Kita lihat 1400 tahun dahulu. Tapi di dalam ayat Quran ini dah beritahu kita dekat langit tu ada kawasan langit yang berwarna seperti merah mawar, berkilat seperti minyak. Jadi pada hari ini, bila ahli astronomi kaji dan semak, mereka jumpa ada benda ni yang disebut sebagai nebula. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana Al-Quran ni dah jauh mendalui segala sumber ilmu dan mereka telah beritahu kita dekat langit ni banyak benda yang boleh dikaji. Sebagai contoh, ini iaitu merah mawar berkilat seperti minyak, iaitu nebula. Nanti kita akan tengok nanti gunakan software tu kat mana nebula ini berada. Dan ada lagi nebula-nebula lain seperti nebula kepala ketam. Nebula ketam yang ada di langit. Jadi kita nak kena tahu kedudukan dia. Ini adalah Lagoon Nebula. Ini adalah Flame Nebula, langit yang sedang terbakar. Ini adalah Horsehead Nebula. Nebula bentuk seperti kepala kuda. Sekitar ni nebula ni kita tahu adalah tempat kejadian bintang-bintang, kelahiran bintang.
awan-awan yang ada di angkasa kita. Inilah Omega Swan Nebula. Ini adalah bintang meletup di angkasa, maka lahirlah kawasan langit yang dikenali sebagai N Nebula. Ini adalah Butterfly Nebula. Nebula di langit di dalam buruj Scorpion yang bentuk dia seperti seekor rama-rama. Inilah nebula yang dikenali sebagai Butterfly Nebula. Orang tanya nanti, kat mana nak cari semua ni? Ni satu lagi. Ni kalau adik tengok dengan teliti, adik akan nampak nebula ini bentuk dia seperti seekor haiwan, iaitu Tarantula Nebula. Nebula seekor laba-laba. Ini adalah salah satu antara nebula-nebula. Eskimo Nebula, bentuk seperti orang Eskimo. Ini adalah Boomerang Nebula. Ini adalah Hourglass Nebula, iaitu Eagle Nebula. Ini adalah Bubble Nebula. Dan ini adalah Hut Nebula. 7,500 tahun cahaya yang dahulu. Okey. So kita dah fahamlah secara sedikit. Oh, kenapa kalau kerana selalu hujan? So hujan ni, okey sebentar. Okay, siapa-siapa ada soalan boleh fikirkan dulu. Okey. Kita sambung sikit lagi . Okey, ada tanya kenapa kalau gerhana selalunya hujan? Selalunya hujan. Itu adalah ikut berkaitan dengan cuaca kena kaji. Okey, yang ni ada. Okey, so ni langit tadi. Kita nak lihat tadi, ada nak lihat planet dan sebagainya. Jadi waktu siang ni yang boleh kita lihat di langit hanyalah matahari dan juga bulan. So nampaknya bulan ni dah tinggi sikit daripada asal dia. So objek langit ni semuanya terbit di sebelah timur dan akan terbenam di sebelah barat. Jadi kita pergi pada malam ini. Jadi malam ni pukul 8 malam. Okey, di sebelah langit kita. Di langit barat ada sebuah planet. Ini adalah Venus ataupun Zuhrah. Jadi pada malam ni adik pandang, buka kompas, adik pandang ke langit barat, adik akan nampak ada satu cahaya yang sangat cerah. So bila kalau kita gunakan teleskop, inilah objek dia, iaitu Venus ataupun Zuhrah. Planet yang sama seperti bumi kita. Jadi inilah dikatakan saiz dia sama planet bumi kita. Tapi dia adalah sebuah planet yang sangat panas. Kenapa? Kalau dilihat ni, ini adalah gas yang ada di permukaan planet Venus, iaitu gas karbon dioksida. Dan dia dikenali juga sebagai planet rumah hijau. Kenapa? Sebab dalam planet ni semuanya adalah gas karbon dioksida. Okey, di barat, di timur tadi. Di barat tadi, di sebelah barat. Timur tadi, Uranus. Okey, ini adalah Uranus. Planet berwarna biru ataupun planet gas metana. Okey, planet Uranus. Okey, kalau kita ada baca almanak astronomi, pada bulan November ini dikenali sebagai istiqbal Uranus ataupun opposition.
So fenomena ini berlaku apabila matahari terbenam di sebelah barat, planet akan naik di sebelah timur. Jadi pada bulan November ini adalah masa yang paling sesuai untuk melihat planet Uranus. Inilah planet dia. Sangat jauh daripada bumi kita. Dan sebenarnya dia ada sistem bulan dia ataupun satelit semula jadi dia. Banyak yang kita boleh kaji ni seperti Miranda, Ariel, Oberon, Titania. Ini adalah dia punya sistem bulan dia ataupun planet dia. Okey, di sebelah barat tadi, okey, ni tadilah di sebelah barat tadi, dia boleh nampak Venus. Dan inilah planet yang sangat menarik. Dia ada cincin di sekitar dia. Okey, so bawah tadi di sebelah barat nanti adik nampak pertama satu planet Venus, lepas tu Saturn, Jupiter dan juga bulan. Inilah Saturn. Okey, Saturn antara planet yang paling menarik untuk kita mencerap kerana apabila kita jumpa planet ni, selazimnya planet kita akan nampak bentuk seperti sebuah bulatan, ada jala warna dan sebagainya. Tapi Saturn adalah sebuah planet dan bila kita mencerap, kita akan nampak adanya gelang ataupun cincin di sekitar dia. Ini adalah Saturn ataupun Zuhal. So cincin ini, gelang dia ni terdiri daripada batu-batu yang terperangkap di dalam orbit Saturn. Inilah Saturn. So boleh nampak sebuah planet bergas. Okey. Tanya bagaimana dapat nama Saturn, Zuhal dan sebagainya. Dia adalah berdasarkan ilmu astronomi sains tadilah. Mereka mengkaji, okey, dia ada dua, satu Yunani lah. Kalau kita lihat Yunani yang menamakan planet-planet seperti Mars, Venus dan sebagainya. Mereka namakan planet ini sebenarnya dewa-dewa mereka. So pemahaman mereka. So mereka lihat planet-planet ini, mereka namakan seperti Marikh, Venus dan sebagainya tu. Tapi yang ni kita lihat ni adalah hasil daripada kajian ahli-ahli astronomi. So kita akan nampak sebagai contoh Zuhal ataupun Saturn adalah sebuah planet yang mempunyai cincin di sekitar dia dan dia juga mempunyai sistem bulan dia ataupun satelit semula jadi. So yang ni adalah sebagai contoh. Ni yang paling jauh sekali lah, Titan. Siapa yang pernah pergi ke Titan? Titan adalah satelit semula jadi bagi Zuhal ataupun Saturn. Dan Zuhal. Ini adalah, mungkin ada tanya, siapa yang bagi nama bulan-bulan dia ni? So dia berdasarkan ahli-ahli astronomi yang telah mengkaji tentang objek-objek langit ni. Mimas. Okey, ini Mimas, Dion. Ini adalah Jupiter. Okey. Jadi kita nak cari tadi dalam ayat Quran kata tentang keadaan langit tu adanya awan-awan yang berbentuk seperti merah mawar di angkasa. Jadi kita lihat siapa yang dah melukis ni. Okey. Bagus adik ni. So memang dimaklumkan adalah yang katakan bagaimana masih lagi ada pemahaman yang katakan siapa adalah pusat sistem suria. Adakah matahari, adakah bumi. Jadi berdasarkan kajian hari ini kita lihat adalah matahari adalah sebagai pusat sistem suria. So matahari ni dia besar dan dia ada dia punya graviti dia. Jadi kalau bumi sebagai pusat sistem suria, kita tak apa-apa ni. Okey, dengan software ni adik-adik boleh juga mengkaji. Kita lihat yang mudah dululah, iaitu buruj di angkasa. Okey, berapa banyak bintang yang ada di langit? Mungkin lepas ni adik-adik dah ada software ni boleh kaji, adik-adik boleh kira lah bintang-bintang yang ada di angkasa ini.
Okey, inilah gambaran bintang-bintang yang ada. Okey, inilah sebenarnya bintang-bintang yang ada di langit kita. Ada lebih kurang 200 hingga 400 bilion bintang yang ada. Jadi malam ni adik-adik dah boleh start lah aktiviti mengira bintang. So boleh kira 1, 2, 3 bintang. Terlalu banyak bintang ni sehingga mereka melabelkan berdasarkan nombor saja untuk kita mengenali bintang-bintang yang ada. Okey, inilah bintang-bintang yang sangat banyak di angkasa. So pada satu malam kita boleh lihat 2000 hingga 3000 bintang sahaja. Okey. Bintang-bintang yang ada. Jadi kalau terlalu banyak maka kita mengkaji bintang-bintang yang cerah sahaja. Okey, kita lihat tadi kita dah kenal satu bintang tadi, matahari. Jadi kita nak kenal bintang-bintang yang lain. Okey, ini adalah satu bintang yang menarik, iaitu bintang ni dikenali sebagai Aldebaran. Okey, inilah bintang. Okey, bintang adalah objek di langit yang mengeluarkan cahayanya yang sendiri. Jadi beza bintang, matahari dan sebagainya adalah warna dia. Dan berdasarkan warna dia, maka kita akan tahu suhu di bintang tersebut. Jadi pada malam ni, kalau adik pukul 8 malam, adik pandang ke langit di sebelah timur, adik akan nampak ada satu kawasan, ada satu cahaya yang cerah, terang, ini adalah bintang Aldebaran. Jadi bintang ini berada lebih kurang 66 tahun cahaya dari bumi kita. Tahun cahaya ni adalah kisah bagaimana kita nak mengira sesuatu yang sangat jauh daripada bumi kita. So kita dah tak boleh pakai kilometer dan sebagainya. Jadi kita pakai tahun cahaya, iaitu berapa lama cahaya bergerak untuk sampai ke bintang tersebut. Jadi bintang Aldebaran ni dia mengambil masa lebih kurang 66 tahun cahaya. Jadi cahaya yang pergerakan selaju cahaya 66 tahun kemudian baru kita boleh sampai ke sana. Itu pun kalau kita boleh bergerak selaju cahaya. Ini adalah bintang Aldebaran. Okey, ada lagi bintang tadi kita lihat. Okay, kalau kita jumpa bintang Aldebaran, maka kita akan jumpa satu lagi kawasan bintang yang dikenali sebagai bintang 7 beradik ataupun Pleiades. So Pleiades ni, so kita kena kenal bintang dululah. Kita tak nak kenal semua bintang, kita kenal bintang-bintang yang cerah. Seperti Aldebaran, lagi bintang cerah lagi. Okey, kita kurangkan lagi. Ini adalah bintang-bintang yang ada di langit. Bintang Aldebaran. Lepas tu ini adalah bintang Vega. Vega adalah bintang yang berada lebih kurang 25 tahun cahaya. Ini adalah Vega. Jadi selaju cahaya 25 tahun kemudian baru kita sampai ke sana. Okay, bintang apa? Ini banyak bintang lagi lah yang boleh kita lihat. Daripada bintang-bintang yang besar ini, maka kita dapat melihat adalah buruj di angkasa. Jadi buruj ini sangat berguna kepada manusia, di mana buruj ini digunakan sebagai panduan waktu, masa dan juga mencari arah. Dan buruj ini digambarkan bentuk seperti manusia, haiwan dan sebagainya. Jadi antara buruj yang penting yang kita boleh lihat adalah buruj yang dikenali sebagai zodiak, iaitu ada 12 zodiak yang ada di angkasa kita. Jadi zodiak ini adalah gambaran buruj. Kita lihat kan waktu siang tadi pun sebenarnya ada bintang.
Jadi apa itu zodiak? Zodiak adalah kawasan laluan bagi matahari kita. Jadi matahari kita terbit dan terbenam ada pada laluan dia. Dan laluan dia inilah dikenali dan dia akan lalu di bawah 12 buruj ini. Jadi mana buruj-buruj ni? Kita tengok. Sebagai contoh, ini adalah Scorpion. Buruj seekor kalajengking. Kemudian tadi kalau adik-adik ada lihat tadi, dikatakan dekat buruj kalajengking ni adanya awan gas dikenali sebagai nebula. Jadi bila adik-adik jumpa bintang ataupun jumpa buruj Scorpion ni, adik-adik lihat di sekitar dia adanya awan-awan gas ataupun nebula di langit kita. Inilah nebula-nebula. Syarat dia pertama, cari bintang cari buruj Scorpio, maka adik boleh nampak adanya awan-awan gas di sekitar langit tersebut. Yang ni ada lagi. Ini adalah awan-awan gas yang berada di lawasan langit. Okey, ini adalah awan gas bentuk seperti seekor tapak kaki seekor haiwan. Ini dikenali sebagai Cat's Paw Nebula, iaitu nebula bentuk seperti tapak kaki seekor kucing. Jadi awan-awan ini mempunyai bentuk-bentuk yang sangat unik di angkasa. Dia adalah sebuah bintang meletup membebaskan gas dan gas-gas dia terpantul dengan cahaya bintang-bintang yang lain, maka wujudlah kawasan langit yang dikenali sebagai nebula-nebula. Ini ada lagi. Jadi inilah awan-awan gas yang ada di angkasa. Okey. Jadi bila kita dah kenal buruj Scorpion, kita tahu ada 12 zodiak. So 12 zodiak tu kat mana kedudukan dia? Jadi langit kita ni dah dipetakan. Yang ni adalah Scorpion. Di bawah dia adalah Libra. Lepas ini adalah Virgo. Yang ini adalah Leo. Leo seekor singa. Yang ini adalah seekor ketam, Cancer. Yang ini adalah kembar, Gemini. Yang ini adalah Taurus, Aries, Pisces, Aquarius. Lepas tu Sagittarius, kembali balik pada Scorpion. Jadi kita lihat yang 12 ini adalah satu laluan di mana matahari bergerak di hadapan buruj-buruj ini, dan buruj-buruj ini dikenali sebagai zodiak. Jadi inilah zodiak yang sangat menarik. Tapi kalau keseluruhannya ada lebih kurang 88 buruj yang telah dipetakan di langit kita. Okey. Setiap bintang ada. Okey, semua berkaitan bintang. Okey. Jadi kenapa kita kaji matahari? Sebab matahari adalah sebuah bintang. Jadi oleh itu objek-objek lain, bintang-bintang lain sama seperti matahari. Bentuk dia sfera ataupun bulat dan dia mengeluarkan cahaya dia. Jadi tak adalah bintang tu bentuk segitiga, tajam-tajam dan sebagainya. So kalau kita lihat ni sebagai contoh, ini adalah bintang Vega. Ini adalah bintang Vega yang berada lebih kurang 25 tahun cahaya. Jadi kita kaji bintang lain dulu. Ini adalah bintang Altair. So bintang Altair ni adalah bintang yang berada sama seperti matahari. Semuanya bentuk bulat. Lebih kurang 16 tahun cahaya. Ini adalah bintang juga ni. Ini bintang kat bawah ni tadi. Oops. Okay, dekat sini ada bintang Caus Australis. So dia adalah bintang. Bintang dia sama seperti matahari. Sebab matahari adalah sebuah bintang. Beza dia adalah warna dan juga suhu di bintang berkenaan. Okey, bagaimana kita kenal bintang ni? Sebab bintang di langit ni telah dipetakan pada kedudukan dia. Bintang-bintang yang besar seperti Altair, bintang ni menjadi panduan kita. Kalau kita jumpa bintang Altair ni,
maka kita akan jumpa satu buruj yang dikenali sebagai signal aquila, iaitu seekor burung langit. Jadi bila kita kenal bintang, maka kita akan kenal buruj yang ada di langit kita. Sebagai contoh, kita cari tadi bintang Antares. Kalau kita kenal bintang Antares ni, maka kita akan jumpa buruj. Buruj Antares adalah buruj Scorpio dalam bintang Antares. Lepas cari bintang arah kiblat. Okey, ini adalah bintang yang menunjukkan arah kiblat. Ada 3 bintang yang dikenali sebagai Mintaka, Al-Nilam dan Al-Nita. Kalau kita jumpa 3 bintang berderet ni, maka kita akan jumpa buruj Orion, iaitu buruj seorang pemburu. Jadi bila kita kenal bintang, maka kita akan kenal buruj di angkasa. Dan bintang ni akan menjadi panduan kita untuk mencari buruj-buruj. Sebagai contoh, ini adalah bintang Aldebaran, bintang yang berdebar-debar. Sebab dia berkelip-kelip di cahaya. Dan apabila kita jumpa bintang Aldebaran, maka kita akan jumpa buruj Taurus. Jadi kita kenal bintang dulu, baru kita kenal buruj. Kalau kita bintang Syaratan, kalau kita jumpa bintang Syaratan ni, maka kita akan jumpa buruj Aries, seekor kambing kecil. Jadi kita lihat, dengan mengenali bintang, maka kita mengenali buruj-buruj yang ada di angkasa. Okey, bintang buruj. Okey. Kenapa ada orang kaitkan buruj zodiak dengan kelahiran kita? Okey. Tadi kita lihat yang 12 tadi tu. Yang 12 zodiak tu adalah waktu ataupun menentukan masa berdasarkan pergerakan matahari di depan buruj. Kita ambil contoh satu, mereka yang lahir bulan April. Mereka yang lahir bulan April kebanyakan berada pada buruj Taurus. Katanya, kenapa buruj Taurus? Maksudnya pada bulan April, matahari berada di depan buruj ni. Itu berada di buruj Taurus. Mereka yang lahir bulan tertentu, katanya buruj ni adalah zodiak ni. Maksudnya sebagai tanda waktu, pada ketika itu matahari berada di depan buruj ini. Itulah zodiak. Zodiak ni adalah sebagai penanda waktu. Tapi dalam zodiak ni ada satu lagi ilmu yang tak sesuai untuk umat Islam percaya, iaitu ilmu astrologi, ramalan. Yang dikatakan siapa yang lahir bulan Aries, orang dia macam ni dan sebagainya. Tapi itu hanya ramalan ahli nujum saja. Dia bukanlah benda yang betul dan kita tak boleh percaya. Tapi kita percaya yang ketika bulan Aries tu, ketika itu matahari berada di depan buruj berkenaan. Okay, inilah 88 buruj. Ada yang tanya apakah kegunaan dia? Sebagai umat Islam, ni adalah satu buruj yang adik-adik boleh belajar. Iaitu pada bulan, sekarang ni dia tak ada lagi, dia akan terbit pada bulan Disember nanti, tak silap saya. Iaitu buruj yang dikenali sebagai Orion. Okey, buruj Orion ni dia akan berada tegak di kepala kita dan ketika tu kita boleh melihat arah kiblat. Tapi kita kena kenal 3 bintang dia, Mintaka, Al-Nilam dan Al-Nita. Jadi kita lihat walaupun dah maju hari ni, nama bintang-bintang ni masih lagi dalam bahasa Arab. Jadi maksudnya ahli-ahli astronomi Islam dah mengkaji bintang-bintang ni dan juga sistem suria kita. Jadi 3 bintang ni pada bulan tertentu nanti akan menunjukkan arah kiblat kita dengan syarat bintang ni mesti berada tinggi di atas kepala kita. Okay. Jadi bila kita dah kenal 3 bintang ni, kita kenal buruj Orion. Jadi apa yang ada di sekitar buruj Orion, kita akan lihat adanya awan-awan gas. Inilah awan gas yang mudah kita lihat, iaitu Orion Nebula. Kawasan seperti bentuk dia seperti awan yang meletup di angkasa yang kita boleh nampak ada corak-corak yang tertentu. Inilah dikenali sebagai Orion Nebula. Tadi ada Horsehead Nebula. Ini adalah Horsehead Nebula. Iaitu nebula bentuk seperti kepala seekor kuda. Inilah Horsehead Nebula.
Yang ini adalah nebula seperti awan yang sedang terbakar. Ini adalah flame nebula. Seolah-olah langit yang sedang terbakar di angkasa. So ada lagi nebula. Ini adalah ghost nebula. So kita boleh nampak adanya banyak nebula di angkasa kita ni. Nebula ni pula berada pada kedudukan buruj-buruj yang tertentu. So ini adalah nebula-nebula lagi. Okey, inilah tadi. Dalam ayat Quran tadi, 1400 tahun dahulu, dalam ayat Quran telah menterjemahkan ketika langit itu pecah belah lalu menjadikannya merah mawar berkilat di langit. Jadi 1400 tahun dulu tak adalah teknologi seperti hari ini. Tapi bila kita kaji hari ini, memang kawasan langit itu ada awan-awan tertentu yang bentuknya kadang-kadang seperti bunga mawar di langit. Yang ini dikenali sebagai Rose Nebula ataupun nebula bunga ros yang ada di angkasa. Ini kalau kita lihatlah bagaimana dulu tak ada pun peralatan-peralatan canggih ni, tapi sekarang ni mereka boleh mengkaji dan mereka boleh melihat adanya awan-awan gas di angkasa lepas. Okey. Okey. Okey, ini nebula-nebula. Nebula pun ada banyak. Nebula ni asalnya daripada bintang yang meletup. Jadi katakan ada 400 bilion, maka ada juga nebula-nebula yang lain. Jadi kita kaji-kaji nebula yang besar dan nebula yang boleh kita kenal pasti. Yang adik boleh install kat rumah nanti, nama dia Stellarium. Ini adalah Helix Nebula. Nebula ya, nebula-nebula di angkasa. Okey, ada tanya tadi buruj. Tadi buruj kita boleh cari arah kiblat, tapi buruj ni kita kena tunggu silap pada bulan Disember nanti. Sekarang ni dia berada di langit kita. Kita kena tunggu dia terbit. Kita kena tunggu dia betul-betul atas kepala kita. Jadi kalau kan nak tengok nebula ni, kena tunggulah sehingga pukul tengok di arah kiblat, kita kena pastikan buruj Orion ni berada tegak di atas kepala kita. So lebih kurang pukul 3, lebih kurang 4 pagi. So lebih kurang 5 pagi, ketika bila dah nebula ni berada di atas kepala kita, kita akan nampak, nanti adik tengoklah 5 pagi nanti siapa boleh bangun, adik akan nampak ada 3 bintang sendiri atas kepala. 3 bintang sendiri inilah digunakan untuk mencari arah kiblat. Ada tanya macam mana nak tahu depan belakang dia? Antara 3 bintang ni akan ada satu bintang yang berwarna oranye. Iaitu bintang yang berwarna oranye ni adalah bintang Betelgeuse. Bintang Betelgeuse ni berada di belakang dia. So kalau kita jumpa bintang Betelgeuse ni, maka kita gerakkan ke depan Al-Nilam. Bintang Mintaka adalah bintang yang menunjukkan ke arah kiblat kita. Itulah salah satu cara kaedah untuk menentukan arah kiblat. Okey, ada tanya lagi. Buruj lain, okey, ada buruj yang digunakan untuk menentukan arah selatan, iaitu buruj Pari. Ya, kita sebentar ya. Okey, ni nak Stellarium. Okey, ni sekarang waktu tadi. So kita pergi malam nanti. 8 malam, pukul 9. Ini gambaran dia tadi. Kita lihat bintang buruj dan juga di sebelah selatan.
Okey, di sebelah selatan ada satu buruj yang dikenali sebagai buruj pari. Jadi buruj pari melambangkan ada 4 buah bintang yang akan menunjukkan ke arah selatan. Iaitu bintang yang bernama Mimosa dan juga Crux dan juga Imai. Inilah bintang dia. Dia akan sentiasa menunjukkan ke arah selatan. Salah satu buruj yang boleh digunakan untuk menentukan arah. Okey, yang Betang. Ya. Dia dah on mic. Okey, lepas tu ada juga buruj yang boleh digunakan untuk mencari arah utara. So kalau arah utara, kita ni adik-adik belajar di sekolah, buruj seperti arah utara. Buruj seperti Ursa Minor, iaitu beruang kecil. So beruang kecil ada satu bintang yang bernama Polaris. Bintang Polaris ni adalah bintang yang akan menunjukkan ke arah utara. Jadi satu soalan kita tanyalah, sampai bila bintang itu akan menunjukkan ke arah utara? So bintang ni seperti matahari kita, ada usia dia. So dikatakan matahari kita akan hilang lebih kurang berapa bilion tahun akan datang. Jadi sama seperti bintang ni, bintang Polaris ni dia berada sejauh 400 tahun cahaya. Jadi bintang ni ada satu usia yang sangat lama yang mereka akan kekal menunjukkan ke arah utara. Inilah bintang Polaris, bintang yang berwarna putih. Okey, ini adalah bintang dia. Okey, ni banyaknya. Jadi kalau adik jumpa bintang Polaris ni, adik jumpa bintang menunjukkan ke arah utara. Jadi kita lihatlah bintang-bintang ni ada kegunaan dia dan juga peranan dia. Okey, seterusnya sikit lagi. So selepas ni kita akan adakan sedikit walkthrough ke kompleks falak Al-Khwarizmi. Sekarang ni masih pelajar-pelajar masih tak ada, masih boleh melawat tapi mungkin dalam bersama keluarga saja. Kita ada cahaya. Okey, kita lihat sikit lagi. Okey, kita nak kongsi dengan adik-adik. Tadi kita dah lihat bintang, buruj, nebula. Jadi objek-objek langit lain seperti jula-juli bintang 7. Pernah dengar tak kisah jula-juli bintang 7? So orang dulu kata ada 7 puteri di langit. Jadi kat mana puteri tu? Jadi bila dikaji-kaji ada satu kawasan langit yang dikenali sebagai Pleiades. Pleiades adalah satu kumpulan bintang yang berkumpul pada satu kawasan. Ini adalah Pleiades. So kalau pada masa yang tertentu kita akan dapat lihat ada 7 bintang yang kita boleh nampak menggunakan mata kasar. Maksudnya kita tak perlu menggunakan teleskop ataupun peralatan astronomi, kita pandang ke langit pada masa dan waktu yang betul, maka kita akan nampak ada 7 bintang berhimpun. Maka 7 bintang inilah dikenali sebagai Pleiades. 7 bintang. So boleh kira lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan lebih dekat lagi, maka kita akan nampak ada lebih daripada 7 bintang di situ. Ada dekat, kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada banyak bintang ada di langit. Ini adalah jula-juli bintang 7. Dan kita lihat, ni ada lagi nebula-nebula ni. So nebula ni banyak sangat di angkasa ni. Ini adalah dark nebula. Awan gas hasil daripada bintang yang meletup dan membebaskan gas-gas di sekitar dia. Ini adalah dark nebula. Ada lagi tak nebula-nebula lain? So software ni bila adik-adik kaji, adik boleh tahu nebula-nebula yang ada.
Nama dia software ini adalah Stellarium, dia adalah simulasi langit dan kita boleh melihat bintang ataupun fenomena-fenomena yang ada di angkasa kita. Okey, ada yang tanya macam mana nak tahu tarikh Buruj. Apa maksud tarikh Buruj tu? Okey, yang kita beritahu tadi adalah tarikh zodiak. So zodiak ni kalau adik-adik baca surat khabar, dalam surat khabar Inggeris adik-adik akan lihat dia katakan pada bulan ni adalah zodiak ni. Jadi tadi adik kita dah beritahu lah. Sebenarnya zodiak tu adalah waktu ketika matahari berada di depan buruj yang tertentu. Itu adalah zodiak. Jadi kalau buruj-buruj lain adalah pada waktu-waktu dia. Okey, kita pergi tengok satu lagi. Ada tak kita boleh jumpa? Okey, software ni je ya. Kita pada tahun ni kita nak kongsi dengan adik-adik satu fenomena yang menarik, iaitu fenomena yang dikenali sebagai okey, kita nak lihat fenomena-fenomena menggunakan software ni. Jadi kita pergi satu dulu, okey, iaitu fenomena yang dah berlaku, iaitu pada 16 Mei. Okey, pada fenomena pada 16 Mei 2022. Enam belas Mei 2022. Okey, yang ini adalah kita nak kongsi dengan adik-adik adalah berkaitan dengan fenomena. Jadi mana-mana fenomena astronomi, adik-adik kalau rasa tadi ada tanya kan, hujan kan, tak dapat nak tengok fenomena dan sebagainya kan. Okey, jadi kita lihat fenomena gerhana matahari dulu. Jadi bila gerhana matahari akan berlaku, itu solar eclipse. Dan kita akan lihat gunakan software ni. Sebentar ya. Okey, jadi kalau adik-adik tahu tarikh-tarikh tertentu, maka adik-adik boleh gunakan software ni untuk menyemak
fenomena yang akan ada. Okey, matahari ada kemungkinan ke nak meletup. Okey, matahari adalah seperti sebuah bintang ataupun matahari adalah satu ciptaan Allah SWT. Jadi bila ciptaan Allah tu semuanya ada mati dan juga ada yang hidup. Jadi matahari ni pun akan hilang satu masa nanti dan dia akan meletup di angkasa. Tapi lebih kurang 4 bilion tahun akan datang. Jadi insya-Allah lah kita belum tentu ada lagi untuk melihat matahari ni akan meletup. Jadi apakah buktinya matahari meletup? Matahari adalah sebuah bintang. Bukti dia adalah kita lihat tadilah nebula-nebula yang banyak tadi. Nebula-nebula ni adalah kesan daripada bintang yang meletup di angkasa. Jauh matahari memang akan hilang satu masa nanti sebab matahari ni pun adalah ciptaan Allah SWT. Okey, lagi yang kita nak lihat. Okey, mereka kata matahari terbit di sebelah barat. Kalau macam itu matahari akan bergerak atau bumi yang mutak. Okey. So fenomena matahari terbit di sebelah barat hingga terbenam di sebelah timur adalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita lihat bagaimana fenomena ini telah berlaku apabila salah satunya adalah berlaku di planet Marikh, iaitu apabila terbitnya matahari. Apabila terbitnya matahari di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Jadi fenomena itu boleh berlaku disebabkan pergerakan bumi. Adakah bintang? Ya, bintang ni sama seperti manusia. Dia ada usia-usia dia, tapi usia dia adalah berjuta-juta tahun. Okey, dengan software ni juga adik-adik boleh lihat galaksi. Okey, ini adalah Andromeda Galaxy. Jadi Andromeda Galaxy ni adalah galaksi yang dikatakan sama seperti Bima Sakti kita. Di mana Andromeda Galaxy ni adalah 2 kali ganda Bima Sakti. Okey, ni adalah Andromeda Galaxy. Di sekitar dia ni adalah bintang-bintang. Kalau bumi dikatakan mempunyai 200 bilion bintang, maka Andromeda Galaxy ni ada lebih kurang 400 bilion bintang yang ada di langit kita. Ini adalah Andromeda. Kita boleh nampak kecil-kecil ni semua adalah bintang-bintang yang ada di sekitar dia. Jadi tanyalah macam mana kita nak tengok galaksi ni? Maka kita kenal bintang, kita kenal buruj. Okey, jadi Andromeda Galaxy ni berada berhampiran dengan buruj yang dikenali sebagai buruj Andromeda. So buruj Andromeda ni pun ada bintang dia, iaitu bintang Miraj. So bintang Miraj ni adalah sebuah bintang yang berada lebih kurang 197 tahun cahaya. Dan bila kita jumpa bintang Miraj, kita akan jumpa buruj Andromeda. Berhampiran dengan buruj Andromeda, kita akan jumpa galaksi Andromeda. Ini adalah galaksi Andromeda. Yang ada kajian mengatakan dia antara Bima Sakti dengan Andromeda ni makin hampir. Tapi kita kena lihatlah Andromeda ni berada berapa ratus tahun cahaya daripada bumi. Maka dia akan berlaku, tapi bukanlah masa sekarang, tapi beratus-ratus tahun cahaya kemudian. Okay, ada tak galaksi lain yang kita boleh lihat? Okey, ini adalah satu lagi galaksi, iaitu Triangulum Galaxy. So Triangulum Galaxy ni, inilah galaksi dia, berbentuk pusaran yang ada bintang di sekitar dia. So Triangulum Galaxy ni sangat salah satu galaksi yang ada di angkasa kita. Jadi bagaimana kita nak cari galaksi ni? Maka kalau kita nak cari galaksi ni, kita kena cari satu buruj yang dikenali sebagai Triangulum Buruj. Triangulum Buruj ni bentuk seperti segitiga. Dia ada bintang dia. Bintang dia ni Mizan, salah satu bintang dia. Ini adalah bintang sama seperti matahari, beza dia adalah warna dia. Dan warna ni adalah berdasarkan usia dia. Bintang yang muda, bintang yang tua. Inilah bintang dia. Jadi bila kita kenal buruj Triangulum ini, maka di sekitar dia kita akan jumpa galaksi yang dikenali sebagai Triangulum Galaxy. Okay, inilah Triangulum Galaxy. Okay, ini Andromeda Galaxy dan juga tadilah yang ada dilihat buruj-buruj yang ada. Sebenarnya sangat menariklah bila adik-adik kaji ni. Dikatakan ada satu katalog, Messier katalog dah mengkatalogkan bintang-bintang ni. Tapi sebenarnya ada lagi, banyak lagi. Ini adalah Elephant Trunk Nebula, bentuk seperti belalai gajah di sekitar dia. Ini adalah star. Ada juga kluster bintang.
Ni adalah Wizard Nebula. Tadi ada tanya berapa banyak nebula yang ada di angkasa kita. Jadi katakan ada 400 bilion bintang, maka ada banyak itu jugalah beratus bilion nebula yang ada. Yang ada ni pun hanya sebahagian saja. Ini adalah kluster bintang. Ini adalah nebula. Okay. Ini adalah North American Nebula. Dan ini ada, okeylah, ni adalah antara nebula-nebula yang ada di langit kita. Okey, kita dah hampir, kita masih lagi 20 minit tadi. Okey, sikit soalan lagi. Bolehkah buruj dilihat dengan mata kasar? Jadi buruj boleh dilihat mata kasar apabila kita mengenali bintang-bintang yang ada di langit. Sebagai contoh Scorpion, adik akan nampak buruj tu, adik akan kenal buruj tu apabila adik lihat bintang-bintang tu bentuk seperti cangkuk seekor kalajengking. Pari, adik akan nampak bentuk seperti cross. Jadi itu adalah dia punya gambaran dia. Jadi buruj ni boleh dilihat dengan mata kasar kalau kita tahu mana kedudukan dia. Okay, jadi bila matahari meletup nanti adik-adik galaksi ada pula matahari baru. Okey. Matahari akan meletup. Jadi bila matahari meletup nanti, maka kita bumi dah tak adalah. So macam mana kita nak melihat galaksi baru? Jadi tak apalah. Kita kaji apa yang ada dulu. Yang ni, okay, ni pun menarik juga. Ini adalah buruj Cassiopeia. Cassiopeia ni digambarkan adalah seperti seorang permaisuri. So di sekitar buruj ni ada juga kluster-kluster bintang. Kluster bintang lain pula. Ni ada Starburst Galaxy. Ni pun ada galaksi juga. Semuanya ada Pac-Man. Semuanya adalah Pac-Man Nebula. Siapa yang pernah main game Pac-Man, nampak nebula ni seperti Pac-Man di angkasa. Okey, ni tadi kita jumpa Heart Nebula. Nebula seperti heart, bentuk heart nebula. Dia lebih kurang 7,500 tahun cahaya. Jadi kalau adik nak pergi ke nebula ni, naik kapal angkasa hari ni, 7,500 tahun cahaya kemudian baru boleh sampai. Ni pun ada nebula lagi. Soul Nebula. So Heart and Soul Nebula. Okey, ni ada California Nebula ataupun Dragon Nebula. Ini adalah California Nebula. Ini adalah Flaming Star Nebula. Jadi banyak lagi lah yang adik-adik boleh perhatikan. Ini adalah Spider Nebula. Ini adalah Starfish Nebula. Yang ini adalah Pinwheel Cluster. Okey. Itu saja gambaran lah, kita nak lihat soalan lagi. Ada berapa banyak buruj di angkasa? Buruj di angkasa ada 88 buruj di angkasa. Adakah 88 itu akan berubah? Tidak, sebab buruj adalah berdasarkan bintang. Bintang ni usia dia beratus-ratus tahun cahaya. Jadi jika bintang tu hilang di langit, barulah buruj-buruj itu akan berubah. Tapi disebabkan bintang ni sangat jauh, maka buruj itu akan kekal lebih kurang 88. Adakah nebula baru akan terbentuk? Okey, sekali lagi, setiap nebula yang ada di langit ni adalah berdasarkan bintang-bintang yang ada dan meletup di angkasa lepas. Jadi, katakan satu nebula ni jarak dia tadi paling dekat pun lebih kurang tahun cahaya. Adik-adik kalau nak lihat dia berubah, dia kena tunggu tahun cahaya kemudian. Okey, ni bagi Broken Heart Cluster. Cluster bintang.
Kluster bintang lain pula lah. Kluster bintang adalah tempat bintang-bintang berkumpul yang mempunyai bentuk-bentuk seperti beehive, butterfly. Inilah kluster bintang. Sebagai contoh tadilah Pallades. Ini adalah electric star. Banyak lagi lah kluster-kluster yang ada. Jadi kalau kita teruskan, kita takkan habis. Okey, jadi untuk aktiviti kita yang seterusnya, kita nak buat sedikit virtual walk lah. Okay, tadi adik-adik tanya berapa tiket masuk ke Komplek Falak ni. Okey, untuk aktiviti di Komplek Falak ni, kita berada di Tanjung Bidara, Melaka. Kita buka setiap hari Isnin hingga Sabtu, 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Jadi kalau adik-adik melawat di sini, adik-adik boleh melihat kita ada galeri. Yang ini adalah galeri Balai Cerap Al-Khawarizmi. So dalam galeri itu bayaran tiket dia untuk kanak-kanak RM5, dewasa adalah RM7. Jadi adik-adik boleh melawat di sekitar Balai Cerap. Di Balai Cerap tu adik-adik boleh melawat. Kita ada beberapa galeri. Ya. Okey, kita boleh pin. Boleh pin tak Balai Cerap Mengau? Boleh pin. Tak pinkan ke ni? Tak boleh, aku je. Fokus ke ni lah. Satu video je. Okey, adik boleh fokus ke video Balai Cerap Al-Khawarizmi tu. Adik boleh pin kan. Okey, ini adalah Balai Cerap Al-Khawarizmi kita. Kita ada 2 buah galeri. Jadi hari ini kita hanya akan pergi galeri yang pertama lah, iaitu galeri Balai Cerap. Di mana galeri ini adalah galeri sistem suria. Jadi kalau adik-adik lihat, adik-adik akan nampak ada beberapa model planet seperti bulan, Zura, Marikh dan juga Venus. Okey, tadi adik-adik tanya, boleh tak lihat kesan bulan terbelah 2? Okey, jadi adik-adik boleh datang ke sini ke Komplek Falak Al-Khawarizmi, di mana imej bulan yang kita ada ini adalah imej keseluruhan bulan. Iaitu kalau kita kata ada di bahagian depan dan juga di sekeliling bulan tu. Dan di sekeliling bulan tu sebenarnya kalau boleh lihat memang ada kesan tentang bulan yang terbelah 2. Jadi kita boleh nampak lah kalau datang sini nanti kita boleh nampak ada bulan, kita ada glob bulan dan glob bulan ni akan menunjukkan kita kawah-kawah di permukaan bulan. Dan kawah-kawah ni sebahagian besar telah dinamakan sepenuhnya ahli astronomi Islam. Tapi dibahasakan dalam bahasa Latin, sebagai contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina dinamakan sebagai Avicenna. Jadi kita boleh lihat sebenarnya banyak tokoh-tokoh astronomi Islam telah dinamakan di kawah-kawah ini. Okey, selain daripada tu, adik-adik boleh nampak juga. Dah hilang gambar. Okey, ada juga model-model planet. Okey, kita ada juga model-model planet ni kita boleh nampaklah bagaimana permukaan planet-planet yang ada di dalam sistem suria kita ni. Dan salah satu yang menarik di sini adik-adik boleh datang adalah batu meteorit ataupun batu angkasa lepas. So dekat sini kita ada batu meteorit, adik-adik boleh lihat. Okey, inilah salah satunya. Ini adalah batu yang jatuh daripada angkasa lepas yang terhempas ke bumi kita. Ini adalah salah satu benda yang sangat menarik. Quran di dalam surah Al-Mulk Allah SWT telah firman telah turunnya batu-batu besi dari angkasa lepas. Yang ini adalah batu-batu yang tak habis terbakar daripada atmosfera kita yang terhempas ke muka bumi kita. Selain daripada itu kita juga ada sistem suria. Kita ada planet-planet orbit-orbit yang kita boleh lihat di atas, di mana kita nampak adanya matahari, planet bumi dan sebagainya. So kita boleh nampak dia punya orbit dia. So adik-adik boleh datang dan juga
Lihat bagaimana kita nak tahu orbit-orbit planet yang ada di situ. So mana bumi, mana matahari, mana Zuhrah, mana Zuhal, Jupiter dan sebagainya. Okey, ini adalah planet-planet yang ada dalam sistem suria kita. So adik-adik boleh baca info yang ada. Adik-adik boleh kenal mana satu planet yang mempunyai cincin dan juga mempunyai gelang di sekitar dia. Okey, so dah lagi ada soalan ni. Bagus dia soalan. Semua planet ada berapa? So planet asalnya dulu ada 9 buah planet. Sekarang hanya ada 8 buah planet. Di mana Pluto ada di angkasa, tapi Pluto bukan lagi dikenali sebagai planet, maka Pluto dikenali sebagai planet-planet kedil. Okey, batu tu dijumpa di mana? So sebahagian batu yang kita ada meteorit ni adalah batu yang terhempas di sekitar. Adalah batu-batu angkasa. Okey. Al-Khwarizmi ni di mana? Al-Khwarizmi ni di Melaka, di kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka. Jadi boleh datanglah. Sini ada pantai dan sebagainya. Okey, yang seterusnya kita ada zon astronomi Islam. So adik-adik lihat kat gambar pada cerap tu. So adik boleh lihat adanya fasa-fasa bulan dan juga buruj-buruj. Jadi buruj-buruj ni sebenarnya dah disebut di dalam bahasa Arab lagi. Ini ada gambar fasa-fasa bulan. Tadi kita dah belajar kan yang setiap malam kita akan lihat fasa-fasa yang berbeza. Disebabkan oleh pergerakan bulan mengelilingi bumi dan juga matahari. Jadi kita akan nampak dia punya fasa daripada awal bulan hingga akhir bulan. Dan ini adalah buruj tadi. Ada yang tanya, buruj-buruj ni ada tarikh-tarikh tertentu. Jadi ada masa-masa tertentu yang kita boleh melihat buruj-buruj yang ada di angkasa kita. Selain daripada itu kita ada juga model jam suria. Kita ada banyak lagi lah. Kita ada astrolab. Ini adalah jam suria. Jadi tadi mula-mula kita belajar pasal matahari tadi. Adik-adik tahu yang matahari itu terbit dan terbenam. Dan dia terbit dan terbenam pada tempat dia. Jadi apabila dia terbit dan terbenam pada tempat dia, maka kita boleh mengira waktu berdasarkan terbit dan terbenam matahari. Selain itu kita ada juga jam suria. Kalau adik datang sini, adik-adik boleh belajar macam mana nak buat jam suria kita letak kat rumah. Zaman sekarang kita tengok telefon baru kita tahu masa kita. Zaman dahulu dia menggunakan matahari ni sebagai panduan untuk dia menentukan waktu ataupun untuk menentukan masa berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dan selain daripada itu, inilah antara fenomena-fenomena yang kita dapat lihat ataupun kita dapat belajar. So salah satu adalah fenomena istiwa azam. Jadi setiap tahun ada waktu apabila kita boleh mengukur arah kiblat di rumah kita ataupun di sekolah kita. Jadi kenapa kita boleh mengira ataupun mengukur waktu itu? Sebab kita belajar tadi yang matahari ini bergerak semuanya pada paksi dan juga pada laluan dia. Jadi pada tarikh 28 Mei dan juga 16 Julai pada waktu petang, pada ketika itu di Mekah pukul 12 tengah hari, sebab tengah hari mesti matahari atas Kaabah, kita yang lewat 5 jam, ketika itu 5 petang, maka kita akan melihat bayang pada tarikh tertentu yang boleh digunakan untuk menghadap ke arah kiblat kita. Itulah salah satunya. Apabila kita belajar pasal matahari ataupun objek-objek samawi ni, maka kita boleh mentafsirkan waktu dan juga mentafsirkan masa. Jadi selain daripada itu, kita ada juga modul penerokaan angkasa lepas. Jadi kita nak lihatlah ke mana Datuk Syekh Muzaffar pergi, ke ISS. Macam mana bentuk ISS? Adakah kita daripada bumi boleh melihat ISS ataupun ke mana laluan dia? Jadi itu adalah salah satu ciri yang menarik yang kita boleh nampak di Balai Cerap Al-Khwarizmi ni. Kita juga ada beberapa model angkasa yang boleh kita perhatikan. Okey, insya-Allah itu adalah sebahagian daripada kita punya aktiviti kita pada petang ni. Okey, ada soalan lagi. Okey, planet kedil tu apa? Okey, selepas mereka mengkaji ada planet-planet lain selain daripada 8 buah planet, mereka mengeluarkan planet Pluto daripada istilah sebuah planet dan dikenali sebagai planet kedil. Okey, planet kedil seperti pertama tadi adalah Pluto. Okey, ini adalah planet Pluto. Okey, dan mereka berjumpa planet-planet sama sifat seperti Pluto, bentuk bulat tapi tidak mengelilingi orbit matahari seperti
make-make. Ini adalah planet kedil, make-make. Haumia. Ini adalah Haumia, planet kedil. Ini adalah planet kedil yang ada dalam sistem suria kita. Dan soalan terakhir, jam suria itu apa? Okey, jam suria adalah berdasarkan pergerakan matahari. Kalau kita ambil satu tiang kayu yang lurus, kita letak di kawasan lapang, maka bila matahari terbit, kita akan nampak bayang dia. So, dengan menggunakan bayang itu, kita boleh mengira waktu dan juga menentukan masa. Jadi, jam suria adalah penggunaan jam berdasarkan pergerakan matahari. Okey, insyaAllah kalau ada apa soalan lagi. Okay, saya setakat tu saja. Saya sekali lagi kami ucapkan terima kasihlah kepada Pusat Sains Negara kerana memilih kompleks falak Al-Khwarizmi sebagai salah satu aktiviti untuk kali ini. Dan insyaAllah mungkin satu masa nanti kita boleh collaborate sekali lagi. Sebelum ni kita ada perkampungan sains. Jadi kami di Melaka mengalu-alukanlah jika kita boleh membuat program seperti biasa, kita boleh bersama-samalah untuk membuat aktiviti pada waktu siang dan juga pada waktu malam. InsyaAllah saya itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih banyak Cik Nazmi daripada Balai Cerap Al-Khwarizmi. So saya rasa banyak perkongsian kita dapat daripada Cik Nazmi tadi berkaitan dengan matahari, bintang, buruj dan sebagainya. Yang adik boleh ambil pelajaran lah dan pengetahuan. Dan sekiranya adik-adik berminat untuk mengetahui lebih lanjut, saya ingat mungkin boleh pergi melawat Balai Cerap Al-Khwarizmi untuk melihat pelbagai bawang pameran yang ada di sana, dan mungkin juga boleh pergi ke Planetarium Negara di Kuala Lumpur. Ada soalan lagi ni? Apa ada pandangan? Okay, so boleh ke jawab soalan ni? Ada soalan lagi ke? Tu ada satu soalan lagi. Okay, so untuk adik-adik yang minat ilmu astronomi ni, so di peringkat sekolah adalah kelab-kelab astronomi yang telah ditubuhkan. Dia kelab astronomi dan juga kelab falak syar'i. Jadi adik-adik bolehlah sertai. Dan universiti pun ada jugalah. Universiti-universiti yang menawarkan khusus berkaitan dengan astronomi. InsyaAllah itu yang kita boleh sama-sama bantu nanti. Okay, terima kasih banyak Cik Nazmi pada Balai Cerap. InsyaAllah kita boleh berkolaborasi lagi lah dalam masa akan datang lah. Okey, terima kasih kepada adik-adik So demikianlah saya rasa slot kita untuk petang ni. Dan kita ada lagi slot untuk esok. Kita ada beberapa slot lagi esok dan lusa. Kita ada pelbagai lagi slot yang adik boleh join lah. So adik boleh tengok website Pusat Sains Negara. Kita ada pelbagai aktiviti dan perkongsian yang adik-adik boleh join nanti. Okey, dan saya rasa dengan itu saya sudahi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak. Assalamualaikum.